Selamat menyambut Hari Christmas and Happy New Year. Wish everyone happy and sihat-sihat berkah. Okay. Selamat tahun baru. Okay. Merry Christmas and Merry Christmas. Okay. Azam baru untuk meningkatkan kewangan. Selamat tahun baru kepada rakyat Malaysia. Okay. Boleh abang panjang? Okey, saudara, kita kembali semula ke Hello Malaysia di Bernama TV, saluran Astro 502, baru dan benar, dan pastinya kita akan cerita yang benda-benar saja. Dan pastinya kalau kita lihat dunia sekarang ini, mungkin azam kita sebagai seorang anak berbeza. Mungkin tak banyak, satu dua. Mungkin azam dia tahun ni nak beli PlayStation. Dia kata, alah, ayah bila nak beli PlayStation? Kau mau belajar betul-betul. Dia kata, bawa ayah beli PlayStation. Contoh aja kan. Macam ayah dia pula, ayah rasa nak tukar kereta. Tukar kereta tak apa, jangan tukar bini dah, mati kan. Okey, tadi Abang Raja kita ada nak sebut pasal mak rempit tadi kan. Sebenarnya macam ni, saya kata orang, sebab tu saya kata kita perlu mengenali dunia masing-masing. Mak rempit dia ada dunia dia sendiri. Bila kita tidak mengenali dunia mereka, maka kita tidak akan faham apa yang sebenarnya mereka mahu. Mereka hidup dalam dunia mereka sendiri. Macam saya seorang ayah, saya hidup dalam dunia sebagai seorang ayah. Bila saya gagal berkomunikasi dengan anak saya tidak dapat menyelami, mengetahui dunia anak saya. Jadi maksud saya, komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Dan kita nak, bila kita mendekati golongan muda, terutama mak rempit ni, saya memang salute lah dengan Datuk Aziz yang cukup hebat. Dia pergi jumpa, dia buat program dengan mak rempit, walaupun pada peringkat awalnya ramai yang cakap macam-macam tentang dia, tetapi itulah saya kata, kita nak bawa perubahan kepada golongan muda yang kita anggap sebagai sampah masyarakat. Sebenarnya mereka mempunyai keupayaan ataupun potensi yang begitu banyak, tetapi kita gagal mencari ataupun mencungkil potensi yang ada pada mereka. Misalnya mak rempit itu sendiri, sebenarnya kalau kita dapat berjaya mendekati mereka dengan cara mereka sendiri. Macam ustaz sendiri kan, orang tengok ustaz tak nampak macam gaya ustaz. Itu maksudnya approach tu bermaksud keadaan berubah, zaman berubah, approach perlu berubah supaya kita mencari satu kesempurnaan. Jadi kita berubah bukan bermaksud kita meninggalkan segala yang sepatutnya kita. Tidak. Kita berubah untuk kita terus mengekalkan keagungan manusia itu sendiri. Jadi bermaksud kita nak mendekati golongan yang kita anggap sebagai mak rempit ni, yang kita selalu mempunyai pandangan yang negatif. Kalau kita tidak mendekati mereka, dia akan menjadi satu virus sosial yang begitu besar, satu masa nanti akan meruntuhkan keseluruhan negara. Jadi adalah menjadi tanggungjawab setiap seorang ibu bapa dan juga kerajaan dan pemimpin-pemimpin NGO mendekati mereka, mencari formula yang sesuai dengan diri mereka, supaya mereka dapat mencapai kesempurnaan diri. Itu yang penting. Itu yang penting. Dan sebenarnya kalau saya nak sambung apa yang Cik Raja dan juga Cik Najib sebut tadi, sebenarnya dalam Al-Quran ada dinyatakan, kalau dinyatakan gaya nak bercakap dengan mak rempit ni ada lah. Mungkin cakap, bro, lu gua hari ni jumpa lu kat mana? Sebab itu dalam falsafah dia katakan, dia sebut likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada gaya bercakap dia. Dan juga kita kena bercakap dengan manusia sesuai dengan level pemikiran dia. Dan disebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi kita kena bercakap lah. Kalau kita bercakap dengan mak rempit, saya sebenarnya dalam ni konteks ni, awak ni memang berdosa sekarang ni, berdosa besar. Pergi jahanam lah lu. Dia kata, you ingat you pegang kunci juga ke? Sudahlah kau betul dengar. Jadi kita ni kena amal konsep yang mana Rasulullah pernah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Banyak cerita ni, saya sebut yang awal je. Dia kata, maka dengan kerahmatan yang ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wahai Muhammad, lintalahum, hendaklah kita berlembut dengan mereka, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, dan kalau kamu bersikap keras hati dengan mereka, lam faddu min hawlik, mereka akan lari pada kamu. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ada tiga benda dia kata, maka maafkanlah mereka dan bermusyawarah dengan mereka kan. Dalam apa pun kena musyawarah. Kamu ni apa masalah sebenarnya? Saya ni bang, saya ni mak pun tak balik, ayah pun tak balik, rumah ada adik dua orang ni, macam mana saya tak action? Oh, masalah dia. Jadi kita kena cari pula. Mungkin Cik Najib kita ni selaku Ketua Pemuda UMNO kan, kita mungkin pergi ke kawasanmu ni ada tak orang susah kawasan kita? Mungkin macam itulah. Tapi Cik Najib saya rasa bagus lagi lah. Dalam konteks MIC juga, dalam konteks masyarakat India, apa masalah? Aneh, tolong cerita mari sini, kita ketua boleh cerita punya. Nah ni
Ni tak ada. Masing-masing ada ruang eksklusif masing-masing. Macam mana azam nak tercapai? Betul tak? Betul. Jadi kita ni merakyatkan pemimpin. Rakyat memang rakyat dah. Jadi macam mana azam tu sebenarnya? Yalah. Cik Najib. Okey, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut saya sebagai ketua pemuda UMNO bahagian Pasir Mas, memang kita turun ke bawah untuk menyelami permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Biasalah kalau di kampung-kampung ni memang mereka menghadapi masalah kewangan, mereka menghadapi masalah anak nak sambung belajar ke asrama penuh, ke MRSM, Financial constraint dengan kata lain, kebiasaannya masalah yang dihadapi oleh orang-orang kampung ialah masalah kewangan, menyebabkan berkaitan dengan permasalahan yang lain. Dengan itu saya sebagai ketua pemuda UMNO bahagian Pasir Mas, saya memberi bantuan sekadar yang saya mampu, ataupun saya juga cuba mendapatkan peruntukan daripada agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan. Sebagai contoh, minggu lepas ada seorang makcik memerlukan kaki palsu kerana kakinya dipotong disebabkan oleh penyakit kencing manis. Jadi apabila saya mengetahui masalah ini, saya terus ke pejabat kebajikan Pasir Mas untuk berusaha supaya makcik ni dapat kaki palsu. Itu matlamat ataupun azamnya. Saya cuba sedaya upaya supaya dapat memenuhi kehendaknya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita, kalau dalam konteks pegawai kerajaan sebagai contohnya, azam kita sebenarnya satu je, untuk meningkatkan produktiviti dan juga sentiasa mengamalkan tiada pintu yang salah. Betul tak, Cik Raja? Yeah. Saya ni sebenarnya macam dulu ada orang jumpa saya dekat office saya lah. Dia kata, Dik, dia panggil saya apa adik? Dia tak kisahlah panggil siapa pun. Macam katalah sebab dia dah tua. Yalah. Datang punya jauh nak minta logo Mak Al-Hijrah. Pakcik ni datang nak minta logo. Dia pun bahasa diri dia pakcik lah. Pakcik pun nak minta logo Mak Hijrah. Saya kata dalam hati saya, totally salah pintu. That's extremely wrong door. Right. Tapi tak apalah, saya kata, saya pun tak apa, pakcik duduk kejap nanti saya tolong dia. Sebab Datuk Seri Najib kata rakyat didahulukan, dan sebenarnya kita pun dah buat lama, kita dah utamakan. Jadi dia memanglah macam Cik Najib sebut tadi, mocik ni kaki tak ada dah awet-awet. Dia kata macam mana nak buat. Pergi sana, makcik. Mungkin dilayan cara tak bagus. Cik Najib dengan bertanya, berkotnya, Assalamualaikum, saya nak jumpa dengan pengarah. Ya. Kita budaya tengok macam tu kan. Contoh kata bagai tie sikit, blazer sikit, nampak well dressed. Ya, apa khabar encik? Kalau tidak, tapi kena ingat, orang lain pun yang pakai kain kilas macam tu, duitnya jangan tanya. Berkepuk. Jadi cik boleh tak ulas sikit Abang Raja? Ini sangat bergantung pada sikap seorang pegawai kerajaan. Bermaksud saya, bila satu organisasi, tak kira sama ada kerajaan ataupun swasta. Tak kira, dia sama je sebenarnya. Tetapi jadi dia orang datang ni jumpa, dia ada perkara yang perlu diselesaikan, ataupun dia ada satu perkhidmatan yang perlu diselesaikan oleh jabatan berkenaan. Jadi orang luar, orang ramai ni datang, dia tak tahu dia tu sepatutnya kena pergi jabatan A, jabatan B, jabatan C. Dia tak tahu, dia kurang arif. Sebab orang kampung, katakanlah orang kampung ataupun orang dari luar bandar yang tak tahu tulis baca, tapi dia perlukan bantuan. Bila dia sampai pejabat kerajaan, dia jumpa sama ada kaunter ataupun mana-mana tempat, dia terus akan minta bantuan. Bagi dia, dia fikir orang yang duduk depan tu adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah dia. Jadi sebagai seorang pegawai kerajaan ataupun pegawai syarikat swasta ataupun apa juga sekalipun, adalah menjadi tanggungjawab mereka menyelesaikan apa yang dibawa. Bukannya kata, cik salah tempat ni, itu sanalah, you pergi tingkat 2. Jadi orang yang datang ni orang yang kurang tahu benda macam ni. Dia pergi tingkat 2. Dia rupa parking ni kan. Jadi dia pergi tingkat 2 pula. Selepas tu dari sana dia kata, ni tingkat 3 blok sana. Jadi inilah perkara yang kadang-kadang menyebabkan orang awam mempunyai persepsi yang salah tentang pekerja-pekerja ataupun pegawai-pegawai kerajaan. Kerana dia tak nak kerja lebih sikit. Sebenarnya benda ni kerja lebih sikit je. Macam Ustaz
sendiri Ustaz kata tadi kan, dia datang jumpa, dia nak stiker tapi tapi stiker tu sebenarnya block C katakan. Jadi kita ambil ikhtiar lebih sikit. We are trying to settle. Dan lepas tu kita cakap sebenarnya stiker ni tempat ni, lain kali kalau nak pergi sana. Jadi orang yang datang minta bantuan pun puas hati dan dia mempunyai persepsi yang baik tentang staff-staff yang bekerja, terutamanya di kaunter-kaunter depan ni. Jadi itu saya kata tak salah kalau kita kerja lebih sikit. Ini satu azam yang baru. Azam ni sebenarnya ialah memperbaiki diri kita. Jadi memperbaiki diri kita bermaksud kalau seorang ambil kes ini sebagai satu kes tadi, kalau pegawai-pegawai kerajaan lah yang ada hampir 1 juta orang ni, kalau mempunyai sikap mulai hari ini kalau siapa-siapa datang nak minta bantuan, saya akan usahakan selesaikan masalah. Saya takkan lepas macam tu je. Jadi ini perubahan sikap yang boleh memantapkan generasi jentera kerajaan itu dalam tempoh masa yang singkat. Ya, betul. Okey, kita ni sebenarnya simple saja. Kalau kita nak jadi, azam kita senang. Jadi orang baik dalam semua aspek. Contoh kata, kalau kita buat baik pada orang, senyumlah kata baik. Kita jumpa orang di tepi jalan, orang tegur kita. Assalamualaikum. Tengok muka macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Jadi orang Allah, itu beza. Mudah-mudahan lah panjang umur murah rezeki. Tengok muka semua dah lah, tak dalam muka pun sebarai. Jadi orang doa kita. Jadi kalau kita azam nak jadi orang baik dalam semua aspek, baik dengan keluarga kita, baik dengan sahabat kita, baik dengan majikan kita, baik dengan majikan bukan ampu sana ampu sini. Jadi menggagak-gagak sikitlah kata tahun baru ni azam aku nak cium tangan bos. Sah kau mengampu. Jumpa lagi selepas ini.